Dan untuk itu saya nak terus perkenalkan, saya tak perlu perkenal panjang sebenarnya kepada rakan tetamu kita yang hadir untuk mengisi Remaja IKIM FM malam ini. Topik bicaranya Remaja Da'i. Dan kepada anda, sebelum apa-apa bicara, saya juga ingin mengundang anda untuk sebarang interaksi bersama-sama kami 0362051500. Atau anda juga boleh kongsikan pandangan anda terus menerusi Facebook kami di facebook.com/ikim.fm bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ibit Liu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah dapat kembali bersama-sama kami di IKIM FM untuk remaja. Kalau sebelum ni perkongsian menerusi motivasi pagi, dah pun sama-sama kita dengarkan pelbagai perkongsian untuk sama-sama kita memulakan hari dengan positif, menceriakan hari-hari kita. Alhamdulillah. Dan pada malam ini khas untuk adik-adik Abang Faiz, rakan-rakan remaja saya pada malam ini, untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian bersama dengan Al-Fadil Ustaz, untuk sama-sama kita dengarkan berkenaan dengan remaja da'i. Sebagai remaja, anda adalah pemimpin masa hadapan, dan bagaimana anda mampu memimpin. Yang paling penting adalah untuk memimpin diri sendiri, untuk memacu diri sendiri ke arah kemajuan. Dan insyaAllah malam ini Ustaz akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan topik bicaranya remaja da'i. Dan mungkin kita nak dengarkan sedikit mukadimah berkenaan dengan remaja da'i daripada Al-Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih DJ Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, sidang pendengar sekalian. Terima kasih DJ Faiz. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang dikasihi oleh Allah sekalian, sebenarnya kita punya tajuk ni walaupun nampak biasa je kan, remaja sebagai da'i. Semua orang tahu da'i ni maksudnya pendakwah, da'i Allah, mengajak kepada Allah. Tapi walaupun nampak biasa, tapi dia sebenarnya satu benda yang sangat besar, satu amanah daripada Allah. Amanah yang mengatasi segala amanah dalam dunia ni. Inilah da'i Allah. Sebab tu dalam Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang kami keluarkan untuk faedah seluruh manusia. Maknanya tak kisah dia orang dewasa, terutama kita remaja dan semua orang. Saya remaja jugalah untuk semua orang dalam dunia ni, Allah Ta'ala keluarkan untuk faedah seluruh manusia. Tapi cuba kita periksa diri kita sendiri, remaja-remaja termasuk saya sendiri, kita cek diri kita, macam mana kita ni jadi faedah seluruh manusia ke tidak? Ataupun kita dalam diri kita pun kita pun menyusahkan diri kita, keluarga kita, atau macam mana? Saya sebenarnya dapat jemput remaja ni, saya sangat gembira, seronok. Sebab saya memang setiap malam kalau kat rumah saya tu, kalau habis ceramah tu, saya akan melapangkan sedikit masa saya lah. Dalam setengah jam, sejam. Kalau saya ada lepas habis program kat rumah saya, setiap 9.30 malam kat rumah saya dia baca hadis sampai pukul 10. Saya cerita ni bukan nak beritahu apa, tapi nak cerita begitulah. Lepas tu dalam pukul 10 tu saya akan keluar sekejap, saya akan pusing dekat kawasan-kawasan sekitar rumah saya lah. Tu memang kerja saya sampai pukul 11. Jadi baru ni sampai pukul 12 saya pergi satu rumah, baru 2 malam yang lepas. Saya dah pukul 11.30 malam. Saya cek jumpa orang muda ni semua lari tengok saya. Mungkin sebab sejanggut saya dah panjang. Janggut saya pendek je. Saya pun dah potong, tapi dia panjang juga kan. Walaupun begitu kita niatlah sunnah Nabi. Tapi lepas tu apa jadi, saya jumpa satu rumah ni, ada berapa orang? 5 orang. Kawasan rumah saya tu kawasan kulit Islam lah, tak disebut kulit Islam apa. Saya pun pergi 5 orang. Bila saya jumpa, dia orang tak apa nak buka pintu, tapi seorang dah terbuka dah. Saya pun buat macam kenal je. Saya kata, lama tak jumpa, dia bukan siapa pula. Tak kenal. Saya pun turun masuk rumah dia. Maknanya saya tak minta izin lah, berdosa sikit kat situ. Tapi itulah, saya memang dah banyak dosa dah pun. Jadi pun masuk je. Jadi bila saya masuk, tiba-tiba saya tengok ada dia orang duduk kat situ. Saya pun berbual. Saya kata saya daripada sini, daripada surau saja, ziarah, kenal-kenal. Dia pun macam muka masam, tak apa nak layan kan. Dia pakai boxer dalam rumah. Saya tak pakai boxer lah, saya pakai elok kan. Dia pakai boxer dalam rumah, maaf kan. Dia tiba, saya kata, dia kata nak pakai baju. Saya kata tak apa, kalau pakai bagus, tak pakai pun tak apalah. Dia buat tak tahu je. Dia pun tak apa pandang muka saya. Sebab yang ni lah, tengok muka saya macam ni, tak terlampak teruk mungkin kan. Dia pun tak nak pandang muka saya. Jadi saya pun mula berbual dengan dia. Bila saya berbual, saya pun mula cerita agama. Saya bergurau cerita syurga pada dia. Kemudian tiba-tiba daripada dia orang ni, dia orang dengar. Dan dia orang mula
Sebenarnya saya sedih sebab saya tengok dekat situ tu ada arak-arak kat tepi-tepi tu. Jadi saya bila saya teringat ni, saya rasa sedih lah. Saya lepas ni tahu kulit Islam pula dekat rumah sendiri ada arak, umur baru 18 tahun. Tengok dia orang, teringat macam adik kita sendiri. 18 tahun. Mak ayah pula sangka, Masya Allah, anak saya belajar kulit Islam ni. Masya Allah. Dia pun tiba-tiba ada arak tu, tak apa lagi. Tiba saya tengok ada 2 orang. Saya tengok mak ayah, saya tengok pada muka dia, gigi dia, saya tahu dah ini mungkin dihisap ganja ke apa. Tapi saya tak teka begitulah. Saya berbual macam biasa. Sebab sebenarnya setiap orang Islam ni, walaupun macam mana siapa pun dia, sebenarnya dia, dalam diri dia ni ada satu mutiara. Mereka sangat bernilai, dan mereka ni walaupun nampak teruk macam tu, sebenarnya Allah pernah pilih dia jadi orang Islam. Jadi bila satu orang ni Allah pernah pilih jadi orang Islam, dia satu nikmat yang besar. Untuk tu kita kena melihat mana-mana remaja dalam dunia ni, mereka adalah aset yang mana duta orang Islam untuk hidupkan agama di seluruh dunia. Jadi bila kita tengok dia, saya pun berbual. Alhamdulillah, lepas cerita-cerita, salah seorang pun beritahu. Lepas tu tadi saya jumpa dia lagi pagi tadi, saya ajak dia sarapan pagi. Bila kita berbual, sarapan bulan 1 ni kurang sikit program kan. Jadi duduk banyak kerja macam tu je lah. Saya pun tak ada appointment apa, saya ajak sarapan pagi. Dia pun cerita Alhamdulillah, dia kata lepas ustaz datang di rumah kami tu, dia sebelum balik dia tanya, ni banyak rumah saya dapat macam tu. Sebelum balik dia tanya, kawan kata jangan tanya, rupa nak tanya kiblat mana. Bayangkan dah 3 semester duduk situ, kiblat pun tak tahu lagi. Saya kata surau dekat depan tu memang tak nampak lah. Kalau rumah flat tu sebalik tu, surau dia sebalik sana, dia tak nampak lah. Tapi dia pun bila macam tu, dia bila tengok macam tu, surau pun dia tak tahu. Jadi saya pun berbual, minum dengan dia. Dia kata Alhamdulillah ustaz, sebelum ni rumah dia ada 9 orang, saya tak jumpa 5 orang lagi. Dia kata 9 orang. Dia minum arak secara terbuka. Dia memang isap ganja. Mula 2-3 orang, lama ramai isap ganja. Sebelum terbuka, dia kata lepas kali pertama dalam dia orang 3 semester, kali pertama datang rumah dia. Jadi bila macam tu, lepas dia kata Pak Ustaz balik tu, kami ada yang dah mula semayang sikit. Lepas tu dia orang kata dia orang tak minum arak terbuka, minum dalam bilik dah. Mana okey sikit lah tu. Tak buat terbuka. Keterbuka ni pada orang tak buat pun dia buat. Jadi bila kita melihat keadaan remaja kita begini, bila kita bergerak pergi daripada rumah ni ke rumah, walaupun nampak benda macam tak ada kesan, tapi Alhamdulillah yang seorang ni sekarang saya telah rapat dengan dia. Dia pun cerita dia tak pernah semayang. Rambut dia warna, jadi pakai songkok pergi ni kuliah, rambut dia nampak botak tepi, rupa tengah-tengah warna oren je tegak. Warna tegak tengah warna oren. Tapi Alhamdulillah dia bila cerita kat kita, dia sangat sedih. Dia pun kata saya pun tak apa, maghrib tadi saya sebelum isyak ni ada kuliah, saya bawa 4-4 tadi naik kereta saya pergi kuliah. 4-4 saya bawa. Salah seorang tu pakai jubah kan, yang rupa dia lah kaum lain kuat sikit minum arak, dia pakai jubah, mak dia bagi. Jadi kita sedih teringat mak dia bawa oleh haji bagi jubah, tapi anak dia macam tu. Dia kata Alhamdulillah ustaz, ni kali pertama kami semenjak 3 semester dekat sini kami dapat semayang dekat surau. Jadi di kulit Islam untuk tu sebenarnya remaja ni sangat baik. Tetapi apa yang kurang ialah usaha di kalangan remaja itu sendiri. Kita kena sediakan dia jadi da'i, mengajak orang lain kepada Allah. Dan setiap orang kena keliling remaja ni kena peka, kerana di sebalik mereka ni tersimpan kebaikan untuk umat. Sebelum saya ni, saya nak beritahu zaman Nabi SAW dalam kitab Qurratul Uyun Isabah diceritakan Mus'ab bin Umair, satu orang anak orang kaya, sangat kaya. Kita biasa dengar sangat kaya, dia pemuda, remaja. Di setiap siang bapak dia tak bagi dia kerja, anak orang senang. Bapak dia tak sanggup tengok dia susah. Kalau kerja pun kerja jadi bos je lah. Jadi buat apa? Pagi siang dia pergi memburu kawan-kawan, berhibur. Bila dia balik, waktu malam dia buat apa? Malam dia berhibur dengan wanita-wanita. Bapak dia kerja bagi duit. Satu hari bapak dia tengok dia berubah. Dia tak minum, dia tak berhibur, tak pergi jalan-jalan kawan dia pemanah dengan wanita-wanita, semua tak ada. Bapak dia heran, siasat rupa dia masuk Islam. Dia ni pakai baju 200 dirham. Okay, macam kita tak tahulah berapa. Kalau 200 ringgit pun okay, mahal lah baju tu. Bila dia jalan je, orang bila bau je badan dia, wanginya badan Mus'ab ni, sebab dia seorang pakai minyak wangi yang mahal tu. Jadi orang tahu ni Mus'ab. Jadi mak dia pun kata siasat, marah dia rupa dia masuk Islam, suruh keluar pada Islam. Dia tak nak. Mak dia kata tak apa, aku kenal anak aku ni, biar aku ajar dia. Dikurung beberapa hari, tak makan lah sikit, dia lari. Dan keadaan tak ada pakaian, mak balau pada rumah, dia pakai macam ihram je. Walaupun macam tu, sehingga Nabi pernah tengok Mus'ab. Nabi diceritakan dalam hadis, dalam riwayat begitu, Nabi tengok dia, Nabi berenak air mata. Nabi tunjuk pada sahabat, inilah remaja yang hidup dia sangat senang, tapi dia korbankan segala-galanya demi mendapat cinta Allah, demi Islam ni. Kemudian Mus'ab bin Umair, walaupun hidup dalam keadaan mewah, sepatutnya orang yang manja, hidup mewah, tapi Nabi hantar dia orang pertama pergi ke Madinah, kerana dengan Islam remaja menjadi kuat dan berani.
orang yang yakin pada Allah, dia jadi kuat dan berani. Dia berani asal benda ni benda yang hak, benda yang baik, dia akan terus buat. Walaupun orang lain, orang pasti orang yang tak beriman tak boleh buat macam ni. Orang paling berani dalam dunia ialah orang beriman. Dia remaja ni buat apa? Dia hantar Mus'ab, remaja pemuda, hantar ke Madinah orang pertama. Sampai-sampai orang mula-mula sampai dakwah ke Madinah, dia orang dua pembesar Aus Hajrah sama Usaid bin Hudar telah keluarkan tombak. Dia kata, "Hey Mus'ab, berambus daripada sini. Kalau tak aku tombak kau dalam keadaan berlari, berapa orang nak tombak dia." Kalau kita dah lari tentang pukang, saya pun saya tak memang lari dah. Saya tu dekat masjid tengah semayang, tengok ada orang gila bawa parang, saya lari dulu lah. Saya terlupa dengan kawan-kawan saya semua. Saya lari dah. Tapi dia ni tak. Mus'ab bin Umair, dia boleh macam mana? Dia tunggu, tak bergerak. Kemudian dia kata, "Kamu dengar perkataan aku. Anak orang kaya, hidup mewah, tak pernah dilatih dengan tentera ke apa, tak ada. Tapi dengan iman, dia jadi kuat." Dia kata apa? "Wahai Usaid bin Hudar, dengar perkataan aku. Kalau betul, terima. Kalau tak betul, bunuh saja aku." Sebab pada tu Islam mula hidup di Madinah dan sampai dah hijrah sebagainya kan. Dia sampai lawan Madinah, jumpa Nabi kat Mekah. Tapi nak cerita ialah pemuda zaman Nabi. Kenapa orang macam Mus'ab hidup mewah dengan wanita-wanita keliling? Kalau remaja dengar, kalau pelajar universiti lelaki dengan wanita keliling ni, tak tidur malam dia. Tapi nak beritahu sampai kawan macam tu, wanita pula kalau universiti dapat duit, orang nak bagi duit belanja, mak bapak bagi duit boleh shopping, kad kredit 100,000 ke boleh shopping, mesti dalam keterbayang indahnya lah hidup ni. Tak tidur dah. Tapi bayangkan satu orang macam Mus'ab, dia menikmati semua ini, tapi dia tinggalkan. Dia sanggup, bukan sahaja tinggal, dia terpaksa tinggal. Dia terpaksa buat pilihan antara agama, dakwah ini, menghidupkan agama, ataupun ikut hidup dalam keadaan jahiliah. Tapi rupanya Islam ini bukan beban, tapi nikmat. Jadi rupanya dakwah ni untuk remaja sebenarnya satu nikmat yang besar. Untuk tu setiap remaja kena bangun supaya setiap daripada kita, tak kisah kita kena pecahkan jurang, dia belajar agama ke tak belajar agama, dia ambil engineering ke doktor ke, dia ambil dia bertukang je ke, ataupun dia belajar sampai dia tak kisah kolej mana kita duduk. Kita bukan tak sengaja masuk situ, tak masuk U kita masuk kolej, bukan. Kita tinggal di mana bukan tak sengaja. Semua adalah aturan Allah yang sangat dekat dengan kita. Allah nak kita di mana-mana kita tinggal, kita hidup ke agama, tak kisahlah IKM ke ILP ke IKIP ke apa sebagainya, apa-apa kita dengar lah dalam dunia ni, apa-apa kolej, kita bukan tak sengaja. Kita dihantar untuk hidup ke agama. Dan orang yang paling mudah untuk berubah ialah remaja. Umur 18 sampai 25 ni senang-senang berubah. Segala puji bagi Allah, setakat saya jumpa pemuda-pemuda kalau 18 sampai 25, walaupun cikgu dia pensyarah dipanggil dia setan, ni orang kalau ustaz boleh buat baik, saya kata saya tak boleh buat baik orang. Dia suruh cuci pun saya tak pandai. Saya cuma boleh beritahu dia apa agama beritahu. InsyaAllah dengan agama dia nur dan mereka jadi baik. Saya pernah jumpa macam-macam orang. Segala puji bagi Allah, milik Allah, hidayah milik Allah. Orang macam ni punya teruk orang remaja, walaupun nampak macam tak ada rupa, untuk semayang pun tak pernah, baca Fatihah pun tak pandai, mengucap pun dia tak reti. Tapi bila mereka dapat agama ni, mereka pegang lebih kuat daripada saya sendiri pegang agama ni. Itu kita kena sedar bahawa setiap remaja ialah aset dan permata untuk umat ini. Itu dia sedikit mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan topik bicara kita malam ini, remaja da'i, untuk kita bicarakan bersama-sama dan dengar kata-kata Ustaz itu, apa yang telah pun Ustaz kongsikan sebentar tadi, bagaimana remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan cinta Rasul ini. Sama-samalah kita bangkitkan semangat kita untuk menjadi remaja di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat, insya-Allah. Remaja IKIM FM, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. 10.32 minit malam yang baru sahaja dengarkan IKIM FM. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Jadikan kami sebagai teman dan juga semarak cinta Rasul bersama IKIM FM malam ini. Terima kasih Faiz Haji Osman dan juga Al-Fadhil Ustaz Zibit Liu untuk sama-sama kita bercara berkenaan dengan remaja da'i. Dan kita terus beralih kepada soalan-soalan rakan-rakan kita yang berkongsi di Facebook sebelum saya buka talian. Dari Ahmad Zubaidi, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Katanya saya nak tanya bagaimana nak menjadi seorang remaja yang berdisiplin dengan agama. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Terima kasih. Ni soalan Encik Ahmad Zubaidi. Jadi adik ke encik, tuan, beginilah kita sebenarnya apa yang tuan tanya tu saya pun berhajat juga. Saya pun tak disiplin sangat lagi. Tapi sebenarnya setiap orang dalam dunia ni, kita tak ada pilihan lain untuk kita berjaya, bahagia, tenang, untuk kita berjaya dalam hidup ni. Tak ada jalan lain melainkan kita kena mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu orang kata kita kena bersyukur. Tapi orang biasa bersyukur bila dapat duit banyak. Bila dapat rizak bagus, dia bersyukurlah. Ataupun dia dapat kesenangan, dia syukur. Sebenarnya syukur ni apa dia? Syukur ini ialah kita berterima kasih pada Allah kerana Allah beri kita Islam. Itu nikmat paling besar. Kita kalau dapat mak kita bagi motor, alhamdulillah mak bagi motor ni.
tiba-tiba abang kita bagi hadiah handphone, iPhone apa-apalah, Samsung apa benda kan. Itu alhamdulillah gembiranya mak lah, kekasih hatiku, sebab bagi hadiah. Tapi sebenarnya kita tapi pernah tak kita kata alhamdulillah, sujud menangis, wahai Allah, terima kasih beri saya Islam benda-benda mahal. Walaupun kita sampai sekarang, saya sendiri, kita semua belum faham lagi nikmat Islam. Maksud saya cakap agama ni pun belum faham. Tapi faham ke tak faham, sedar ke tak sedar, Islam ni satu nikmat yang besar yang telah dinikmati bukan oleh seorang, oleh 200,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang paling bahagia. Untuk kita berdisiplinlah agama. Nabi kata amal tak akan jadi betul melainkan betul hati dia. Hati tak akan jadi betul melainkan betul percakapan dia. Untuk jadi baik, kita kena mendengar yang baik. Mulai ini kita haramkan dengar yang tak baik. Yang tak baik, yang tak betul, haramkan untuk kita. Orang nak dengar tu dia punya hal, haramkan. Kedua, dengar yang baik. Alhamdulillah, dengar malam ni IKIM ni pun hebat lah ni. Segala puji bagi Allah. Kemudian tukar, tak nak dengar yang tak baik lah. Tukar, dengar. Bila kita mula tukar, kita dengar, kita akan mula bercakap yang baik. Kemudian jumpa kawan-kawan cakap pasal Allah. Saya teringat seorang budak, masa saya umur 15 tahun. Saya pergi kat Chini. Masa tu bila saya pergi kawasan masjid kat Chini, tiba-tiba saya tengok ada seorang budak, dia pergi kat kedai pakcik tu. Lepas lepas dia bayar, budak tu kata, pakcik saja nak cakap sikit boleh? Pakcik tu kata, cakap apa? Sebenarnya pakcik dah tahu dah. Budak ni terkenal kat kampung. Dia kata, pakcik, yang bagi rezeki ni Allah. Saya dan pakcik berhajat pada Allah. Allah tak berhajat pada kita. Allah tu Tuhan kita, bagi rezeki kat kita, buat baik pada kita. Rupanya lepas tu dia pergi mana, dia cakap macam tu. Tapi saya tengok budak ni, umur dia lebih muda pada saya 15, dia lagi muda. Masa tu lah, bukan sekarang 15. Masa tu. Jadi tiba saya tengok budak ni, masa saya iktikaf kat masjid, dia tak iktikaf, ada program kat masjid, dia datang pukul 3 pagi dan datang menangis. Umur dia baru lebih kurang 12 tahun. Lebih kurang 12 tahun. Dia datang 12 tahun menangis. Saya terfikir, budak 12 tahun menangis tu agama. Sebab apa boleh macam ni? Rupanya bukan sehari. Satu kampung tu dah, bila saya sebut je nama dia, satu kampung kat Chini tu kata, oh dia ni. Semua sebut, oh dia ni. Sebab apa? Bapak dia meninggal masa ada lagi dengan ceramah. Bapak dia meninggal dalam perjalanan dengan ceramah kat KL. Jadi budak macam ni sampai begitu hebat. Dan rupanya apa? Bila kami duduk masjid, dia orang siap hidangkan mak dia dengan abang dia datang. Abang dia umur muda lagi, bawa makanan untuk kami. Rupanya mak dia didik anak dia macam tu. Walau bapak dia dah meninggal, mak dia didik anak dia macam tu sekali. Selalu cakap pasal Allah. Bila kita cakap pasal Allah, Allah datanglah hati kita. Bila cerita yang lain datanglah. Cerita pasal wanita, ini percakapan remaja-remaja kita, apa dia? Jumpa je, kita nampak je, cantiknya, lawanya, handsome-nya. Handsome-nya dia tu. Kalau wanita-wanita pula kan, abang handsome lalu kan. Dia semua cuik. Tapi tak ada satu orang kita nak dengar macam remaja zaman sahabat. Budak kecil lagi. Bila Umar jalan, dia kata, kenapa tak lari? Orang takut dengan Umar ni garang. Dia kata, pakcik, saya takut Allah je. Siapa kamu? Abdullah bin Zubair. Siapa dia? Dia ni bukan Abdullah bin Zubair. Siapa dia? Dia ni anak kepada, dia Abdullah bin Zubair. Zubair ni kahwin dengan Asma, anak pada Abu Bakar Siddiq. Ini cucu Abu Bakar Siddiq yang masa kecil. Dia kata, pakcik, saya hanya takut pada Allah. Rupanya dulu saya kalau tak jumpa parking, kalau saya geram, mana pula parking ni. Sekarang dalam kereta saya selalu kata tukar. Saya tak jumpa parking, kata, ya Allah nak parking, ya Allah. Sekarang anak saya umur 3 tahun, sampai sekarang kalau nak parking saya nak marah je. Orang ambil parking saya, anak saya tengah doa kat belakang tak berhenti. Ya Allah nak parking, ya Allah. Nak perempuan saya Ali Safiah nama dia. Ya Allah nak parking, ya Allah nak parking, ya Allah nak parking, macam tu. Jadi kita pun tak stres dah. Setiap kali parking saya tak stres, tak bergaduh dah. Setiap kali anak saya sendiri dengar jalan, ya Allah parking, ya Allah parking, macam tu. Tengah baring lagi anak saya yang kecil tu, dia kata apa? Ya Allah nak susu. Jadi bila kita cakap, rupanya bila cakap Allah, barulah kebesaran Allah tu datang. Dia kata, boleh kita datang takut Allah? Boleh. Tengok sampai hari ni umur 90 tahun tapi takut hantu lagi. Umur 90, tak 90 tak ada umur 90 kan. Jadi kalau kurang lagi umur 50 tahun takut hantu lagi. Mak jadi mak dah. Takut hantu lagi, pergi dapur bukan main, rasa macam bunyi sikit hantu kan. Mak anak kata, mak macam nampak hantu. Mak dia kata, ya kan hantu. Mak dia pun ya kan. Anak dia cakap, mak budak-budak memang suruh cakap nampak hantu. Bayangkan orang takut hantu. Kalau kita takutkan pada Allah, bukan tak akan sama dengan takut hantu. Takut dengan Allah buat kita lebih dekat pada agama. Untuk tu belajar cakap yang baik, dengar yang baik. 2 dah saya jawab. Yang ketiga, panjang jawapan saya. Yang ketiga, Encik Ahmad Zubaidi. Yang ketiga, saya sendiri, apa kita nak buat? Cari jemaah-jemaah kawan yang baik-baik. Pergi masjid, cari jemaah yang cakap agama. Kalau dibesarkan Allah, betul lah tu. Dalam Quran beritahu semua Nabi-Nabi, qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi-Nabi dia mengagungkan Allah, cerita akhirat, cerita Quran, hadis Nabi. Betul lah tu. Itulah agama. Itulah perkataan yang sama, perkataan Nabi-Nabi. Lain daripada tu mungkin bagus tapi belum sama dengan perkataan Nabi-Nabi. Dengan perkataan Nabi-Nabi ni iman kita jadi kuat.
InsyaAllah. Terima kasih Fadil Ustaz. Semoga menjawab persoalan daripada Ahmad Zubaidi. Lagi yang lain 0362051500 berinteraksi bersama kami dan ajukan soalan anda kepada Al-Fadil Ustaz untuk sama-sama kita bicara dalam topik remaja da'i malam ini. Dan kita masih lagi terus bacakan antara soalan-soalan di Facebook ikin.fm. Katanya dari Nur Atika Muhammad Dur. Okey, katanya Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya satu soalan. Boleh ke tak kita jadikan Facebook dan Twitter ini sebagai salah satu medan dalam menyampaikan ilmu dakwah Islam? Tapi dalam masa yang sama, setengah masyarakat memandang serong dengan mengatakan sebagai menunjuk-nunjuk dalam menyampaikan dakwah di Facebook. Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih Nur Atika. Jadi sebenarnya bila dakwah ni, dakwah yang paling Allah sukai, dakwah yang mirip dengan cara Nabi SAW. Kita takkan dapat samakan kita punya dakwah dengan dakwah Nabi. Jauh sangat kita ni. Malu kita nak mengaku dakwah. Saya sendiri, saya cakap ni, saya maaf cakap, walaupun kita cakap agama kat IKIM ni, saya malu cakap ni dakwah. Sebab apa? Dakwah Nabi setiap hari selama awal lebih kurang 10 tahun yang pertama di Mekah, setiap hari Nabi keluar pagi, Nabi balik petang. Nabi keluar pagi, saya belum menjawab soalan, saya cerita dulu. Dia keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, sehingga Zainab ni, anak wanita, anak perempuan Nabi, setiap hari dia tengok Nabi sampai lain tu sahabat beritahu Nabi, Zainab bawa kain, bawa air. Setiap hari tahu bapak dia mesti terdampar kat mana-mana, mesti pingsan kat mana-mana, jatuh kat mana-mana. Bukan sekali, setiap hari. Setiap kali musim haji sebelum Islam hidup, sebelum Fatah Mekah, setiap kali orang datang musim haji, Nabi pergi setiap kemah dan dihalau daripada setiap kemah. Saya kalau orang lambat layan kat hotel, saya mengamuk dah. Ini setiap kemah halau Nabi. Nabi orang hebat, orang yang begitu hebat, takkan tak boleh cakap apa-apa, tapi Nabi tak jawab apa-apa pun. Itu yang hebatnya. Nabi orang hebat, panglima perang. Patut kalau kita cakap berhenti, jangan bully aku dah. Tapi Nabi tak buat semua ni. Sebab Nabi nak beritahu, dakwah pergi jumpa daripada hati ke hati, berkesan yang kuat. Macam kita kan, kalau isteri, walaupun dah jawab SMS panjang malam, maaf remaja tak faham isteri. Contoh mak ayah lah, rindu mak ayah, SMS. Tak lepas rindu, selagi tak jumpa, tak lepas rindu. Nak tengok anak selagi tak jumpa, tak pegang, tak peluk anak kita tak lepas rindu tu. Peluk mak ayah kita, tak lepas rindu tu. Jadi sama juga, kalau kita dakwah ni jumpa secara depan ni, itulah dakwah yang paling mirip dengan dakwah Nabi SAW. Dan Bukhari cerita Nabi pergi Taif, Nabi dihalau daripada setiap rumah. Jadi ini dakwah yang sangat berkesan. Kita buat yang ini, yang Facebook, Twitter sebagainya, dan kita tulis yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Kita niat supaya mudah-mudahan, kita tak tahu sebab kita tulis-tulis yang baik ni, ada orang dapat faedah, dapat kesan yang baik. Sebab alhamdulillah saya ada daripada Facebook ni lah kan, ada satu orang Cina, dia nak jumpa saya, nak masuk Islam daripada Facebook. Dia kata dia hari ikut Facebook saya. Tapi saya tak kata, saya bukan kata sebab Facebook tu. Bila terjadi macam ni, jangan sebab Facebook. Kita fikir, rupanya ada orang yang tengah buat dakwah, ada orang tengah menangis. Bayangkan ni mungkin sebab Zainab lu kena tombak atas unta dia, mungkin sebab itulah dia dapat hidayah ni. Mungkin sebab Nabi sabar lu, mungkin sebab mana-mana ustaz yang berkorban, berceramah, dakwah mata-kata, mungkin sebab tangisan dia dekat rumah, kita, Allah guna kita jadi macam hadiah untuk kita, bukan kita. Untuk tu kita tulis yang baik. Takkan daripada kita tulis, contoh satu orang tulis kat kertas, tulis bodoh, dapat dosa tak? Bodoh Mamat ni dapat dosa tak? Dapat. Tak guna dia dapat dosa tak? Maaf, saya tulis celaka ke dapat dosa? Dapat. Walaupun tulis kat kertas, kat tandas tulis celaka, punya orang buat tandas ni tak apa pandai, dan tulis celaka, jadi tulis celaka dapat dosa, dapat dosa. Jadi sama juga kalau kita tulis yang baik, so kita dapat yang baik lah. So insyaAllah kita jadikan apa-apa yang kita ada sekeliling kita, apa-apa semua kita gunakan untuk kebaikan, tanpa kita meninggalkan dakwah yang asal tu. Pada pagi ke petang kita jumpa kawan-kawan, bercakap pasal Allah, dan malam menangis depan Allah, macam tu. Saya itu dia. Dan kita jangan mengata orang lain lah. Kalau orang tulis kat Facebook apa, tak apa, Islam tak ajar kita kata orang lain. Kita tumpukan kerja kita, sebab banyak kerja nak buat, banyak orang kita nak jumpa, remaja kita dah angkat dan begitu jauh sekarang. Kita tumpukan pada perkara yang lebih utama, insyaAllah. Terima kasih Nur Atika Muhammad Dur atas perkongsian soalannya. Dan rakan-rakan yang lain boleh hubungi saya sekarang 0362051500. Boleh berinteraksi bersama-sama kami dengan Al-Fadil Ustaz. Apa juga soalan anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian ni? Saya Azhar Rizwan. Azhari Rizwan. Silakan. Ustaz Ibn Leo. Ya, saya. Saya nak minta Ustaz mungkin boleh ceritakan tentang, bukan siapa, bagaimana kita nak bawa sifat dalam solat tu keluar solat. Hakikat solat khusyuk dan wuduk. InsyaAllah tu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, dan soalan lain. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Siapa di talian? Alhamdulillah. Ustaz Aibik Liu, apa khabar? Alhamdulillah. Siapa di talian ni? Alhamdulillah. Ya, saya Jaafar daripada Ipoh, Perak. Cik Jaafar, silakan. Ya, cuma soalan saya simple saja. Saya nak buatkan, halo? Ya, silakan. Ya, macam manakah cara saya nak memberi dakwah saya di dalam kelas? Yang mana kelas saya mungkin dia kelas yang simple macam kelas untuk ambil license. Okey. Tapi saya nak masukkan input-input ini dalam kelas supaya mungkin anak murid saya mungkin lebih menghormati untuk dari segi undang-undang jalan raya ke apa semua. Saya nak masukkan uslub ini. Kalau boleh Ustaz Aibik tolong bagi tahu secara simple bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cik Jaafar. Murni usahanya. Okey, dan satu lagi pemanggil terakhir sebelum kita menjawab soalan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Cik Nur daripada Kuala Lumpur. Cik Nur, silakan. Yang bertanyakan berkaitan dengan doa untuk istiqamah. Doa untuk istiqamah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Okey, ada 3 persoalan yang telah pun diajukan oleh rakan-rakan kita yang telah pun menghubungi. Silakan Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab persoalan rakan-rakan kita pada malam ini. Dan anda masih lagi boleh terus berinteraksi bersama kami di Facebook ikim.fm, dan untuk anda mengajukan apa juga soalan bersama-sama kami. Silakan Ustaz. Bila saudara Azhar ditanya pasal solat khusyuk, solat khusyuk bawa sifat dalam solat tu keluar solat dalam hidup kita. Jadi sebenarnya satu masa satu orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni solat tapi mencuri. Ya Rasulullah, dia solat tapi mencuri. Jawab Nabi, biar dia solat, lama kelamaan dia akan berhenti daripada mencuri. Dan akhirnya sahabat tu bertaubat daripada dosa mencuri. Satu riwayat yang lain beritahu, satu orang sahabat solat dan Nabi kata, kamu belum solat lagi. Lepas solat dia jumpa lagi Nabi. Nabi duduk belakang je. Dia jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kamu belum solat lagi. Nabi dia pergi solat lagi. Lepas solat kata, ya Rasulullah beritahu, kamu belum solat, kamu tak solat. Lepas solat dia kata, Rasulullah, itu yang aku tahu. Kau maksud itu ilmu yang aku tahu, ajarkan aku. Jadi Nabi mula ajar dia. Dia bukan tinggalkan rukuk, sujud, tak, dia buat sempurna. Cuma Nabi nampak kelalaian di dalam solat tu. Nabi nampak tidak kesungguhan di dalam solat tu. Untuk tu solat kita baiki. Kita baiki. Pertama mulakan dengan zahir solat. Mulakan dengan zahir solat. Awal waktu. Bila solat kita dalam masa 10 minit, kalau kita tak boleh nak ingat Allah, macam mana dalam hidup kita nak ingat pada perintah-perintah Allah? Ketika ujian datang, nikmat benda yang haram datang depan mata kita, macam mana kita nak datang kekuatan sedangkan dalam solat 10 minit tak boleh ingat Allah? Untuk tu perbaiki solat kita. Dengan solat kita bertambah baik, insya-Allah kehidupan kita akan bertambah baik. Macam mana contohnya? Kita betulkan rukuk, sujud, bacaan Fatihah. Kita jumpa dengan ustaz, betulkan bacaan Fatihah kita. Kemudian setiap kali solat tu antara kita boleh buat, kita bayangkan tengah berdiri, Allah tengok saya, Allah dengar saya, Allah tahu apalah hati saya. Ketika rukuk, Allah tengok ni, Allah dengar ni, Allah tahu apa hati. Setiap gerakan tu rasa Allah tengok, Allah dengar. Dan bayangkan ini solat kita yang terakhir. Abu Bakar Siddiq lepas sembahyang, Nabi ajar dia doa, subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, aku telah menzalimi, panjang lagi doa tu. Wahai Allah, aku menzalimi diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak, sangat besar. Abu Bakar punya sembahyang macam Nabi, tapi dia rasa solat dia belum sempurna. Untuk tu kita baiki solat lelaki, solat awak tu berjemaah di masjid. 3 orang sahabat besar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. 3-3 ni pakar Quran hadis. Bila orang tanya apa pendapat tentang solat berjemaah, dia pergi ke pasar, dia beritahu, dia baca Al-Quran. Bila azan semua orang pergi masjid. Zaman Nabi bila azan semua pergi masjid, dia baca Al-Quran. Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah. Mereka lah lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah dan solat. Untuk tu lelaki belajar sembahyang jemaah kat masjid. Kemudian banyakkan sembahyang sunat kita. Wanita, masjid boleh, kat rumah pun boleh. Solat awal waktu. Azannya tunggu atas sejadah. Solat pukul 1.10, pukul 1 dah tunggu atas solat. InsyaAllah kita dapat khusyuk. Kemudian soalan yang kedua pada Encik Jaafar. Saya pun tak tahu macam nak dakwah sebab saya tak ada di mandu ni lagi kan. Tapi guru-guru Encik Jaafar. Jadi beginilah, mana-mana kita kerja, kita buat agama ni, kita kena bawa kat mana saja. Kalau dia orang tu ada agama, dia jadi, saya pernah cerita mungkin sebelum ni, satu orang mesin rumput. Kerja di mesin rumput, satu hari dia khidmat rumah satu orang. 2 kisah dia 2 orang, saya dah jumpa orang ni. 2 orang dia dakwah. Satu orang tak pernah pergi masjid, orang yang sangat besar, hebat, orang besar, orang kaya, tapi tak pernah pergi masjid, sembahyang Jumaat tidak, apa semua tidak, dekat Johor Bahru. Itu kan mesin rumput. Apa dia buat? Dia pergi kat rumah orang ni,
dia tolong misi rumput dan dibuat lebih masa. Orang tu nak bayar, dia kata tak, mana yang saya janji gaji saya banyak tu je. Banyak mana duit banyak tu. Untuk orang kaya bagi duit lebih, rasa hutang budi, kerja macam bukan misi rumput, dia bersihkan laman tu betul-betul dia buat. Orang ni bagilah sikit, orang kaya tu hutang budi. Dia bagi duit, dia kata saya tak nak duit. Dia tu kenapa rajin sangat ni? Bagi hadiah pun tak nak. Dia kata tuan, saya sebenarnya buat ni satu je. Saya kesian kat tuan. Tuan ni baik, orang hebat, tapi tuan tak sujud pada Allah, tak pergi masjid solat Jumaat. Orang kaya ni hancur lebur hati dia. Dia punya keras hati tu hancur kerana hikmat orang tadi. Kedua, kisah orang Cina dia hikmat. Dia bersih-bersih Cina tanya kenapa buat macam ni. Dia boleh lebihkan masa tapi tak nak gaji. Dia lebihkan masa, dia tak nak gaji. Saya buat ni kenapa? Kerana Allah. Ni apa jadi? Kesan daripada tu orang Cina tadi masuk Islam. Ni pun kisah benar kat Malaysia juga. Kesan orang misi rumput. Saya tak tahu macam mana tuan nak buat, tapi maksudnya apa-apa kerja kita bawa agama ni. Dan cerita pasal akhlak orang Islam. Mungkin dengan beritahu kat orang Islam, kita ni semua duta. Walaupun kita mungkin tak sembahyang ni, kita juga adalah duta untuk Islam ni. Kita adalah penyambung kerja Nabi SAW. Kita adalah pewaris pada Quran. Apa dalam Quran patut dalam diri kita. Untuk tu kita beritahu pada setiap orang bila kat jalan. Contoh saya sendiri pun tak ada lagi sifat. Semoga Allah beri taufik pada saya dan Encik Jaafar dan sesiapa kita buat macam mana? Kita ajar dia orang pasal akhlak Nabi, kasih sayang Nabi, mendahulukan orang lain, nak mati dahulukan orang lain. So kita belajar kat jalan raya mungkin mendahulukan orang lain, cerita begitu. Beritahu pasal Allah ni melihat, mendengar, beritahu pasal kebesaran Allah. Dan kemudian bila kita cerita kebesaran Allah, maka orang akan rasa hebat. Ada seorang kawan saya, dia puas saya ajak daripada belajar, tapi tak nak ikut saya. Benci betul dia kat saya kan. Tak adalah kawan baik kan, tapi tak nak ikut saya pergi masjid semua tak nak. Dia kata tak apa, jalan dulu. Tiba-tiba bila dia minta kerja, dia dapat kerja, dia engineer. Bila minta kerja sekali orang interview tu, dia tak duduk 3 orang. Tiga-tiga tu orang baik-baik. Soalan pertama dia kata, sembahyang subuh kat rumah ke kat masjid? Terkejut dia. Dia kata soalan ni bukan engineering. Tak pernah dia pergi interview macam tempat tu gaji besar. Soalan macam tu. Soalan kedua dia suruh baca Fatihah. Dia kata geram. Dia memang pandai baca Fatihah. Dia bacalah Fatihah. Jadi dia kata syarat kerja kat sini mesti jaga solat berjemaah. Walaupun dia dengan arahan kecil begitu, bila dengar ni orang ni kata gila syarikat engineering besar. Dan dia suka bawa staff dia ramai-ramai pergi masjid. Macam ramai memang hebat lah. Dia bagi cuti, gaji jalan, tapi bawa orang pergi masjid. Jadi budak tadi ikut dengan apa? Tengok satu orang bos masa interview tanya soalan apa kena mengenai engineering. Tapi sebenarnya Islam ini tidak boleh dipisah kehidupan kita. Yang ketiga, seorang lagi kan, Cik Nur. Doa istiqamah. Istiqamah benda yang mahal. Setiap orang berhajat, termasuk saya sendiri. Saya pernah tanya satu ulama besar, Ustaz boleh macam mana supaya saya istiqamah? Kadang saya buat, kadang saya tak buat. Kadang saya bangun malam, kadang saya tak bangun. Kadang saya nak buat baik, kadang terbuat jahat juga. Maka kata Ustaz tadi, apa yang kamu minta tu saya pun berhajat juga. Istiqamah ni benda yang mahal. Yang istiqamah ni Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Siapa dikurniakan istiqamah, istiqamah ni lah tanda ikhlas. Orang ikhlas ini, mereka akan jadi lampu petunjuk. Mereka akan pergi seluruh dunia. Dengan melihat wajah dia pun boleh masuk Islam. Dengan percakapan dia pun masuk Islam. Dengan tengok tingkah laku dia pun datang pada Islam. Orang macam ni dah tak ada hari ni. Kalau ada seorang betul-betul ikhlas lah amalan dia, dengan dia bergerak je orang jauh pada Allah, akan datang pada Allah macam zaman Nabi. Untuk tu Cik Nur kan, mudah-mudahan Cik Nur dan saya, kita semua jadi orang ikhlas. Dengan berdoa, merayu pada Allah, kita terus istiqamah amalan kita supaya Allah terima kita semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan kita beralih pada soalan rakan kita di SMS dari Wan Noliana. Saya percaya Wan Noliana mungkin seorang pelajar. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Ana sebagai pelajar, bagaimana nak imbangkan dakwah dan akademik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Dulu daripada saya kecil, saya dengar bila dakwah dan akademik ni kena imbang. Saya pun tak faham, susah nak imbangkan ni kan, sebab dia tak ada penimbang kan. Tapi untuk imbangkan ni sebenarnya tak ada imbang-imbang. Dalam apa kita buat, jadi pelajar yang terbaik, jadi dai yang terbaik, buat dakwah sungguh-sungguh. Apa yang masa kita nak kurangkan bukan masa belajar. Contoh, kurangkan masa baca surat khabar. Mungkinlah kita suka baca surat khabar, biasa baca surat khabar 15 minit, kurangkan jadi 7 minit. 8 minit lagi, betul ke tu? 8 minit lagi kita buat dakwah. Biasa makan, kita berbual makan kena sampai setengah jam, kurangkan daripada setengah jam jadi 15 minit. Contoh. Ataupun masa makan tu, kita makan dengan kawan-kawan kita supaya kita dakwah dia. Saya dulu dekat dalam bilik saya buat macam mana? Dalam bilik saya setiap ada roti, saya ada biskut, ada air. Bila kawan-kawan saya datang, saya pun hidang, keluar dulang saya keluarkan biskut-biskut tu hidang. Sambil makan tu, makan tapi dia macam kena rasuah lah. Tapi masa tu kita dakwah dia. Macam tu kita ikram. Ada seorang kat kolej UPM tu, dia tak suka, tapi dia suka satu, dia tak nak jumpa kita, dia tak pergi
masjid tapi tak nak jumpa kita. Tapi dia suka satu biskut warna coklat. Dia suka biskut tu, setiap hari dia beli. Satu hari saya pun terfikir, kawan saya kata dia beli. Saya kata tak nak aku, nanti dia jatuh hati pula kita kan, susah juga. Jadi kawan saya buat apa, belikan dia, bagi setiap hari, bagi coklat tu, bagi. Kesan daripada tu, dia mula terbuka hati. Dia pun mula ikut kita secara tak sedar. Jadi untuk tu, soalannya apa tadi untuk tu, buat terbaiklah hidup kita. Jadi pelajar yang paling bagus je contoh pada semua orang. Belajar bagus ni bukan menjamin masa depan kita, tidak. Belajar bagus ini demi kita jadi duta Islam untuk menghidupkan agama. Dapat yang terbaik supaya bila orang tanya kenapa dapat ni, ini semua dari Allah. Orang kata dia ni dakwah kuat, semayang kuat, bangun malam kuat, pelajaran pun nombor 1. Mana orang tak nak jadi macam dia? Semua nak jadi macam dia. Untuk tu, jadi terbaik dalam pelajaran kita, jadi terbaik dalam dakwah kita, jadi terbaik dalam solat kita. Orang Islam ni dia tak ada pecah-pecah. Apa kerja kita buat terbaik, dalam agama kita buat yang terbaik, semua apa kita buat nombor 1. Kalau belajar 4 flat, dakwah kita pun 4 flat juga. Kita punya walaupun nampak convocation tu cuma 4 flat first class honours, tapi dekat situ seolah-olah ada satu tulisan tak nampak, beritahu dia ni juga seolah-olah lah radhiyallahu anhu, Allah juga redha kat atas dia. Itu dia. Terima kasih perkongsian rakan kita di SMS. Okey, dan yang lain 0362051500, mungkin ada pemanggil terakhir yang bakal kita raikan seketika nanti, 0362051500. Sebelum kita yang pemanggil, ada soalan rakan kita di Facebook daripada Muhammad Nur Firdaus. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, saya seorang pelajar sekolah menengah, sekolah harian biasa. Katanya, bagaimana cara saya boleh wujudkan bi'ah yang soleh di sekolah saya? Boleh Ustaz kongsikan? Tahniah adik Firdaus. Tak ramai orang dapat fikir begini. Fikir ini walaupun nampak biasa, tapi Allah sedang melihat fikir agama ni dan ia menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata setiap hari Isnin Khamis Nabi dengar amalan umat ini. Jadi Muhammad Nur Firdaus jadi orang yang menggembirakan hati Nabi. Sebab semua remaja ini semua nak maaf, semua nak jadi apa-apalah jadi pelakon, jadi penyanyi, semua nak jadi itu, jadi terkenal lah maksudnya. Betul. Tapi adik Nur Firdaus dia fikir macam mana nak wujudkan bi'ah yang baik di sekolah. Fikir ni pun satu rahmat daripada Allah. Doa supaya Allah teruskan beri fikir begini, sehingga kita kata apa? Kata orang Hindustan, dia kata karti marna hai, marti karna hai. Buat dakwah bermati-matian, buat dakwah sampai mati. Untuk tu kat sekolah buat macam mana? Dalam kelas tolong kawan-kawan kita. Kita target bulan ni, saya target 3 orang. Yang bukan 3 orang saya nak dakwah dia. Seorang bukan Islam datang pada Islam, 2 orang daripada, tapi kita pun pasang matlamat besar, vision besar-besar kat kepala kita. Sebelum saya habis kata SPM, sebelum saya habis SPM ni, habis je SPM, semua pelajar-pelajar tingkatan 5, semua wanita tak pakai tudung akan pakai tudung, kita punya niat. Semua yang tak Islam akan datang pada Islam. Semua yang jauh daripada Allah akan datang kepada Allah. Macam tu kita punya fikir. Mulakan dengan macam mana? Dengan tangkap beberapa orang. Sebulan bukan tangkap lah, seorang, beberapa orang ajak pergi masjid, berbual dengan dia. Ada duit sikit belanja yang mana termampu. Kalau tak mampu belanja kuaci je lah. Atau buat apa yang mampu. Kalau yang buat macam mana, tolong dia belajar jadi yang terbaik supaya semua rujuk kita tempat rujuk salah satu. Jadi yang terbaik. Kemudian tolong cikgu kita buat yang terbaik. Bukan sebab nak bodek cikgu, tak. Supaya cikgu kita pun banyak yang tak belum semayang, supaya cikgu kita pun boleh semayang juga. Kemudian ada masa free, masa cikgu tengah meeting ke apa. Saya pernah buat dulu, setiap kali cikgu meeting kan, dia suruh pengawas jaga kelas. Masa tu saya pergi semua kelas-kelas. Saya kena target kelas ni, semua kelas saya nak pergi. Saya kumpul laki-laki, saya akan berbual cerita agama pada mereka. Untuk tu buat macam ni, orang suka tak suka tu nombor 2. Kita cakap pasal Allah untuk supaya Allah sayang kita, dan dalam masa yang sama kita buat baik pada diorang, belanja dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih persoalan rakan kita di Facebook. Semoga menjawab soalannya. Dan rakan-rakan boleh hubungi saya 03-6205-1500 untuk menutup tirai pertemuan kita malam ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian saya ni? Saya Hayati dari Kota Baru. Hayati, silakan. Boleh tak saya minta jasa baik Ustaz Ebit? Saya nak off air dengan Ustaz lepas habis siaran ni. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey. Itu dia. Yang lain 0362051500. Untuk anda ke udara bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian ni? Muhammad Rafi ni. Cik Muhammad Rafi dari mana? Daripada Shah Alam ni. Silakan. Okey. Pada Ustaz saya nak bertanya ni Ustaz, soal berkaitan tentang keadaan sekarang lah, situasi kita di Malaysia sekarang ni dengan isu berkaitan tentang kalimah Allah semua tu. Saya melihat banyak sebenarnya masing-masing macam-macam pandangan datang lah. Macam-macam pandangan datang, maka
menyebabkan umat Islam sekarang ni dia macam menjadi macam berpecah belah dengan masing-masing mengeluarkan pandangan masing-masing. Saya nak minta pandangan Ustaz, jika dibiarkan ia berterusan, ia mungkin jadi akan menjadi satu kelemahan yang dahsyatlah bagi umat Islam. Sebab benda ni bila kita bincang, dia akan menyebabkan orang bukan Islam dia melihat tengok orang Islam berpecah, tengok orang Islam sekarang ni jadi macam ni. Isu dia diorang sedar sebenarnya Allah tu Tuhan. Tapi bila kita pula perdebatkan sehingga kita gaduh, kita berpecah belah. Saya minta pandangan Ustaz lah, macam mana, apa yang kita perlu buat bagi umat Islam, macam mana kita nak tenangkan hati kita, macam mana, apa yang kita perlu buat. Betul. Terima kasih Encik Rafi. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Mungkin ada setengah isu yang menyebabkan pertelingkahan antara kita, saudara seagama kita. Apa yang kita berungsingkan adalah perpecahan dan perbalahan di antara umat Islam itu sendiri. Bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Saya pun jelah bukan pakar bahagian ni, tapi saya nak beritahu macam ni lah. Saya sendiri bila apa-apa berlaku dalam dunia ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena banyak menangis pada Allah. Bila kita menangis, Allah mula kesian kita. Untuk tu umat Islam tunjuk, bukan menangis ni bukan tanda kelemahan. Menangis ni satu menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita. Allah suka orang menangis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sepanjang malam menangis. Masa solat subuh, berapa ribu orang sembahyang, kata Abdullah bin Umar dan kitab Hilyah, aku duduk 3 saf pada belakang, aku dengar bapa aku menangis. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, tiga-tiga ni pakar Quran dan hadis. Pakar Quran dan hadis. Zaman mereka berlaku macam-macam, tapi 3 orang ni ialah orang yang paling banyak menangis untuk agama, sehingga orang kata, Abdullah bin Umar, kalau kamu terus menangis, kamu akan buta. Dia kata, apa guna mata yang tidak menangiskan takut ke Allah. Untuk tu atas apa yang berlaku ni, apa yang kita mampu buat, sebab macam-macam pandangan, macam-macam orang, saya pun lemah, berdosa banyak. Jadi apa yang kita boleh buat, malam ni kita setiap hari, setiap orang Islam mula bangun. Ada kerisauan begini, bangun paling kurang pukul 5 pagi. Bangun dan menangis, wahai Allah, menangis bersungguh-sungguh, sehingga Allah kesiankan kita. Kerana banyak remaja kita kan jauh daripada Allah. Begitu banyak orang kat Malaysia ni, orang bukan Islam tak tertarik langsung untuk masuk Islam. Mereka baik-baik. Zaman Nabi orang macam Wasyi, macam Hindu, orang jahat pun boleh dapat Islam. Tapi zaman kita orang baik-baik, tapi mereka tak dapat kenal Islam ni. Sebab apa? Sebab dosa kita orang Islam. Betul, setiap orang Islam ambil tanggungjawab ni. Bagi masa kat kawasan perumahan kita, jumpa mereka setengah jam. Ini satu usaha yang besar. Kemudian setiap pukul 5 pagi, kalau tak 5 pagi pun sebelum subuh 15 minit, peruntukkan masa untuk kita menangis pada Allah. Bila kita menangis, baru kita rasa kita tak ada apa, kita tak tahu, saya bodoh, saya jahil, masa tu Allah akan mula tolong kita. Bila kita rasa kita tahu, kita boleh buat, kita reti, Allah biarkan kita. Untuk tu kita banyak menangis pada Allah. Itu dia cuma menjawab soalan pada Encik Muhammad Rafi. Dan mungkin yang terakhir malam ini menutup tirai pertemuan kita untuk remaja IKIM FM, remaja Da'i malam ni, ada sedikit kata-kata akhir daripada Fadil Ustaz sebelum kita bersurai malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, adik-adik yang kasih oleh Allah, remaja ni permata yang sangat besar. Remaja ni permata yang sangat besar. Oleh itu, setiap remaja yang ada kesedaran yang dengar IKIM malam ni, buat keputusan, agama ini maksud kehidupan saya. Setiap orang ambil list, tulis, kita berapa orang kita nak ajak kepada pergi masjid, amalkan agama, ambil nama dia, doakan dia. Ada sahabat Nabi, dekat dinding ada 80 nama, didoakan setiap hari. Kita listkan nama, siapa kita nak doakan dia. Kemudian saya just sikit, saya nak beritahu, sikit tapi sebenarnya macam panjang sikit, pendekkan saya pendekkan lah. Satu orang nama Profesor Saniullah. Masa tahun 1967, dia pergi belajar di France. Dia profesor yang hebat lah. Kemudian saya ringkaskan cerita dia. Dia mula setiap hari dia buat dakwah. Dekat Perancis masa tu tak ada masjid, ada beberapa, tapi dah jadi gereja, tak hidup agama. So dia mulakan dengan, sampai Raja Arab Saudi masa tu nak buat masjid kat sana. Kata Raja France boleh, tapi bagi kami buat gereja dekat sebelah Kaabah. Jadi dia tak bagilah. Jadi kesan Saniullah ni, dia pergi sana, dan dia kat universiti dia cari orang Islam, dia beri salam, dia buat dakwah. Nak cari orang Islam susah. Bila orang jawab salam je, dia belanja makan, dia buat baik dengan dia. Dia mula semain kat parking kereta. Budak universiti je, tak ada kuasa apa, parking kereta. Daripada 1 parking kereta, 2 parking kereta, 3 parking kereta. Akhirnya parking kereta jadi masjid yang pertama. Dan banyak lagi lepas tu, satu tempat disewa, kawasan perumahan itu banyak pelacur-pelacur. Kesan daripada dakwah, dia pusat pelacuran. Bila masuk waktu azan, semayang. Sampai pusat pelacuran jadi masjid. 2 tingkat jadi tempat menjadi masjid. Jadi tempat semayang. Begitu Saniullah ni punya kuat atas agama, sehingga begitu kuat iman dia. Satu masa salah seorang rakan dia ni tengah malam kena goda. Ada orang kaya marah, orang Kristian marah. Dia marah, dia buat apa? Dia hantar perempuan untuk goda tengah malam. Kalau kita macam mana kalau tengah malam kita kena goda mak ayah jauh, habislah kita selesai lah kan.
Tapi dia masa tu masuk kat rumah tengah malam. Tak boleh masuk, haram. Perempuan tu masuk juga. Dia kata kalau jerit, saya jerit kok kuat. Kata awak nak maaf, nak buat tak baik kat saya. Jadi dia pun awak tangkap sih nak kerjakan saya. Jadi dia pun nak buat macam mana ni. Kalau kita macam mana? Kalau dia jerit, fitnah pula. Jadi mungkin harus kot jadi sebab salah juga. Nanti kena tangkap masuk penjara. Dia pergi bilik air. Allah beri dia taufik. Dia pun pergi bilik air. Dia berak je. Dia berak. Lepas dia berak, dia ambil tahi tu lumur kat badan dia. Dia keluar-keluar pergilah kat perempuan teh baby. Dia katakan, perempuan tu pun lari terpukang. Gila punya, handsome saja. Lari. Dia sampai sekarang saya jumpa orang ni, badan dia wangi dah, tua dah. Badan dia wangi. Jadi orang Islam ni sanggup mati. Remaja Islam, mereka menghidupkan agama, mereka sanggup mati daripada buat perkara yang haram. Meninggalkan yang haram itu lebih nikmat daripada melakukan yang haram. Semoga adik-adik semua jadi remaja yang hebat, yang bila kita buat dakwah, kita tak pernah seorang. Allah bersama kita, Nabi bersama kita, dan kita tak seorang dalam dunia ni, tak pernah seorang. Walaupun orang semua tengah pulau kita marah, yang ada soalan lain, dia kata benci kita sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya apa dia? Kita tak pernah seorang. Allah tu dekat dengan kita, dan sesungguhnya jadilah remaja-remaja yang sejuk ke hati Nabi. Janganlah biarkan Nabi kita menangis lagi hari ni. Sebab sepanjang hidup Nabi nak menangis melihat umat ni. Takkan kita nak tengok Nabi menangis lagi tengok umat ni. Dan bila ada remaja tinggalkan amalan agama dulu, qari Quran, hari ni masuk universiti, tiba tinggalkan solat jauh pada perintah Allah, mereka telah menyedihkan Nabi. Remaja-remaja yang buat dosa, maaf saya pergi ke universiti mana sampai sekarang, pas malam segi satu college, sebelum subuh saya pergi sembahyang subuh, perempuan bawa balik maaf daripada kelab-kelab, saya agak daripada pakaian ni, bawa subuh sebab college tutup pukul 6 pagi baru buka. So balik pada kelab-kelab, mereka balik. Mereka ini adalah, maaf saya kata, mereka ini orang yang meludah wajah Nabi SAW. Kerana dengan dosa Nabi bina agama dengan air mata, hari ini orang Islam hancurkan Islam ni. Untuk itu yang dapat kesedaran, kita kesian pada semua orang. Mereka baik, tapi mereka tak ada kesedaran kerana kurangnya dakwah hari ini. Untuk itu kita tingkatkan dakwah kita, menangis untuk semua orang, kasih semua orang. Kalau mereka baik, mereka jauh lebih baik daripada kita, insya-Allah. Semoga Allah beri faham pada saya dan semua remaja-remaja kat Malaysia, termasuk mak ayah yang mendengar, supaya kita jadikan anak-anak kita da'i yang akan hidupkan agama di seluruh dunia, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian malam ini dalam Remaja Da'i. Dan adik-adik Abang Faiz, rakan-rakan pendengar setia Hikmah FM, Remaja Hikmah FM malam ini, saya percaya dan saya faham apa yang anda rasa pada malam ini. Mungkin anda merasakan agak kurang puas mendengarkan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Jangan risau, jangan bimbang. InsyaAllah kami akan bawakan Ustaz minggu hadapan bersama-sama dalam Remaja Hikmah FM. Pastikan temu janji anda bersama-sama dengan kami seperti biasa setiap hari Selasa. Temankan saya Faiz Haji Osman dalam Remaja Hikmah FM setiap pukul 10 malam hingga 11 malam. InsyaAllah kita akan berkongsi dalam Remaja Hikmah FM, InsyaAllah Ustaz. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan